Sukan Pagi Isnin anda bersama MHI 20 Februari. Inisiatif membantu mereka yang terkesan, inspirasi bersama pasangan suami isteri dari Alustar Kedah yang membuka restoran untuk memberi makan secara percuma kepada mereka yang kurang berkemampuan. Mengapa diwujudkan cukai jalan digital bagi menggantikan pelekat cukai jalan di cermin kereta dan sejauh mana fungsi aplikasi yang diperkenalkan bagi memastikan cukai jalan tetap perlu dibayar? Ikuti perbincangannya bersama Ketua Pengarah JPJ di studio sebentar sahaja lagi. Itu yang menarik akan kami sajikan buat anda semua di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Isnin. Pembuka untuk minggu ini yang sangat berbeza, saya percaya. Jalan raya pun sedikit berbeza juga pada pagi ini. Betul. Pada mereka yang mengharungi kesesakan tersebut ataupun mungkin kurang sikit sesak, kita bertabahlah ya, kerana kami akan menemani anda. Saya Hanif Miswan. Dan saya Hazrina Kasim untuk kita bawakan pelbagai perkongsian menarik selama 1 jam ini. Apa yang anda saksikan teaser sebentar tadi, itu antara rangkuman yang bakal kita bawakan. Cukai jalan digital ini yang sedang hangat diperkatakan. Mungkin kita melihat ada pelbagai pandangan. Ada yang menyokong sepenuhnya, namun ada juga timbul keraguan dalam kalangan pengguna jalan raya. Jangan risau, sekejap lagi kita akan bawakan topik ini bersama dengan tetamu istimewa kita. Betul, bila Rina cakap ada yang menyokong, saya antara yang menyokong. Lepas tu bila Rina cakap ada yang menimbulkan keraguan, tiba-tiba saya jadi ragu-ragu pula. Oh, pula ragu Betul, adalah juga perkara-perkara itu dan akan diperjelaskan dengan baik seketika nanti oleh orang yang sangat berkaliber dan bertanggungjawab. Tapi hari ini kita nak kongsikan, ramai yang kata nak berbuat kebaikan ini ada macam-macam cara kan. Setuju? 1001 cara. Tapi cara yang paling mudah adalah dengan belanja orang makan. Ini salah satu cara yang saya percaya melakukan amal jariah melalui cara belanja orang makan ni paling mudah. Tak kiralah walaupun seorang saja kita belanja, betul. Tapi yang berrezeki lebih ini mungkin lebih lagi lah. Ini kita nak bawakan jauh di utara, Alustar Kedah, bagaimana rumah makan percuma ini menambah rezekinya lagi. Kalau sebelum ini 300 makanan diberikan secara percuma, tetapi ditambah lagi menjadi 450 jumlah hidangan. Menu-menunya pun nampak luar biasa kan, menyelerakan, bukan hanya sekadar belanja sahaja. Jadi kita nak saksikan berkaitan dengan ingin memberi inspirasi dan juga motivasi kepada anda semua, rumah makan percuma. Silakan. Menu Rahmah, inisiatif kerajaan dengan kerjasama pengusaha restoran bagi membantu mereka yang terkesan, iaitu dengan menyediakan hidangan lengkap pada harga yang murah. Tetapi berbeza pula dengan sepasang suami isteri di Simpang 4 Alustar Kedah ini. Mereka menyediakan makanan tengah hari secara percuma kepada orang ramai. Jafri Ahmad dan isterinya Mazlina Makarudin mengambil inisiatif membuka rumah makan percuma RMP bagi memberi makan tengah hari kepada sesiapa saja tanpa mengira bangsa, agama dan status, tetapi dengan niat untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan. Menurut Jafri, mereka membuka RMP ini sejak tahun lalu selepas pulang daripada menunaikan umrah apabila melihat masyarakat Mekah belum memberi makanan secara percuma kepada orang ramai. Pada ketika itu, ditambah pula dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara. Akibatnya, ramai yang terkesan. Setelah saya dan isteri dan keluarga berbincang, kami semua setujulah untuk kami tubuhkan rumah makan percuma ni. Dari situ kita plan macam mana kita nak wujudkan rumah makan percuma ni. Tempat, location pun dah ada. Kebetulan bahan makan yang kami akan sediakan, syarikat memang terlibat dalam perniagaan ayam dan ayam ni akan kami gunakan untuk rumah makan percuma nanti. RMP beroperasi pada jam 12 tengah hari hingga 2 petang setiap Isnin hingga Jumaat dan tutup pada Sabtu. Pada permulaan, mereka hanya menyediakan makanan untuk 200 orang dan kini jumlah itu bertambah kepada 500 orang setiap hari. Manakala modal sebanyak RM30,000 dikeluarkan bagi melakukan kerja amal berkenaan. Pada awal penubuhannya lagi kami dah memikirkan itu di antara benda-benda yang kami selalu terlintas iaitu siapa yang nak datang makan ni sebenarnya. Tapi berdebar-debar juga sebenarnya menunggu hari pertama bila kami lancarkan rumah makan percuma ni. Tak ada gunanya kami buat persediaan, buat menu istimewa, buat
untuk memberi makan, tetapi tak ada orang yang nak datang makan. Tetapi alhamdulillah pada hari pertama pembukaannya kita bajet untuk 200 orang makan dan habis semua dimakan pada hari pertama, dan ini menguatkanlah kami lagi untuk menyediakan lebih banyak makanan percuma setiap hari. Menurut bapa kepada 4 cahaya mata ini, setiap pekerjaan mesti ada risikonya. Namun baginya semua itu adalah bisa tegal biasa. Apa yang penting, kepuasan yang lahir tatkala melihat insan yang datang pulang dengan kenyang bersama senyuman terukir di bibir. Malah lebih mengharukan sejak beroperasi, ada juga pihak yang membantu daripada segi kos, iaitu menyumbang beras, sayur, minuman dan kuih. Walaupun kos itu meningkat, tapi bagi kami bersedialah untuk menghadapi apa sajalah rintangan atau kos. Sebab apa yang saya sering fikirkan, rezeki yang Allah bagi itu sebenarnya ada bahagian-bahagian untuk mereka ni. Selain pengusaha, program ini tidak akan berjalan lancar tanpa tukang masak yang menyediakan makanan setiap hari. Bagi Azura Zainul, 49 tahun, antara menu yang disediakan ialah nasi putih, ayam dan sayur dengan pelbagai jenis masakan serta air. Dan menu ini berbeza-beza setiap hari. Azura yang berpengalaman mengendalikan dapur di sebuah hotel sebelum ini tidak kekok atau sukar untuk memasak dengan kuantiti yang banyak. Puaslah kalau tengok orang makan kan, lepas tu siap tambah, makna dia puas hatilah tu. Menu utama dia mestilah ayam. Ayam pun terpulang dekat Kak Zura lah nak masak macam mana kan, sebab tengoklah apa barang yang ada yang boleh dimasak. Ayam dan sayur. Lepas tu sambal belacan tu wajib dengan ulam-ulam. Setiap hari macam tu lah. Lepas tu menu tukar-tukar lah setiap hari. Daripada Kak Zura lah, sebab tengok barang apa yang ada. Lepas tu sayur kadang-kadang orang bagi ada. Lepas tu Kak Zura masak ikut kepada sayur yang ada tu lah. Menu bertukar-tukar ikut macam tu lah. Bagi golongan yang menikmati makanan secara percuma ini, mereka menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada insan yang permurah. Rata-rata pelanggan yang ditemui datang bersama keluarga dan ada juga yang datang bersendirian. Mereka terdiri daripada pelbagai lapisan usia dan bangsa. Bagi mereka, paling utama, makan percuma ini dapat menjimatkan kos perbelanjaan harian. Alhamdulillah, dia orang kata bagi orang makan semua tak kira bangsa, semua makan di sini. Alhamdulillah rezeki dia melimpah luar. Asal beberapa orang saja tiba-tiba dia jadi banyak kan. Jadi alhamdulillah kita pun tumpang seronok kan bila main bercampur dengan depa. Jadi seronoklah sikit. Apa saya ingatkan kawan ni kita bolehlah siapa yang nak main makcik ajaklah siapa-siapa. Apa nak main sini depa buat kenduri tak apa, kita buat kenduri, kita tumpang makan dengan mereka, tumpang kata apa, seronok mereka main. Kawan-kawan pun ada main juga. Baguslah untuk macam orang susah ke apa kan. Boleh simpan duit juga. Tak boring. Mereka buat apa, menu lain-lain lah setiap hari. Sebab barang pun dah naik. Mendadak lah kita kata harga dia tu kan. Baguslah kira bos buat sini, bos bismi buat sini kan. Makan free. Orang panggil orang sahabat sini alam makan kami rumahnya. Oh ya ke? Kawan-kawan yang buat. Siap lah. Dia siap lah. Bapak ya? Dah bapak masih harus bermain. Bapak bomba. Inisiatif mulia dengan mewujudkan perkhidmatan menyediakan makanan secara percuma ini bukan semudah kerana kos besar yang perlu ditanggung. Tetapi mereka tetap teruskan dengan niat ikhlas untuk bersedekah dan berbakti selagi mampu. Oh, kalau tengok hidangan yang disediakan memang cukup menyelerakan. Ada gulai ayam. Saya nampak sambal belacan tu pun buka selera. Dia macam masuk sangat. Oh, sedapnya. Katanya menu berubah setiap hari. Kan? Pastinya inilah selera ataupun rezeki mereka golongan terjejas ataupun golongan asnaf. Mudah-mudahan bertambah rezeki pengusaha rumah makan percuma ini ya. InsyaAllah. Itu salah satu cara kita nak berikan motivasi dan inspirasi kepada anda untuk berbuat kebaikan, kerana buat kebaikan kan mudah kan. InsyaAllah. Okey, kita nak kongsikan juga ini antara tanggungjawab kami untuk berkongsi dengan anda laporan setiap hari berkaitan dengan keadaan cuaca semasa, dan ini laporan di sekitar bandar-bandar utama pada ketika ini setakat jam 9 pagi sehingga jam 9.40 pagi di Jabatan Meteorologi Malaysia di Labuan, Kangap, Terengganu, Alor juga semuanya nampak okey pada pagi ini. Tetapi ada
laporan berkaitan dengan ribut petir ini, Rina? Di Sarawak, termasuk Distrik Aman, Betong dan Bintulu, dikatakan ada sedikit amaran ribut petir, termasuk juga di pantai barat di Sabah, di Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Okey, hari ini juga tanggal 20 Februari 2023. Selain daripada anak-anak kita yang memulakan cuti persekolahan mereka, tetapi ada juga yang ketika ini sedang orang kata melalui debaran peperiksaan. Dan kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada calon sijil pelajaran Malaysia 2023. Ini ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengucapkan selamat jaya kepada calon yang akan menduduki SPM 2022 ini sebenarnya mulai hari ini, dan hantaran di Facebook Perdana Menteri turut mendoakan semoga usaha dan kegigihan calon ini akan memberikan kejayaan yang bermakna. InsyaAllah. Bukan sahaja murid-murid yang menduduki peperiksaan itu sendiri yang berdebar. Ada juga dalam kalangan ibu bapa yang hari ini ambil cuti untuk sama-sama memberi sokongan kepada anak-anak kita juga. Nak kongsikan ucapan. Ini daripada dalam kalangan kaum keluarga dan juga adik-beradik yang sama-sama memberi sokongan kepada murid-murid SPM tahun ini. Betul. Apakah ucapannya? Jom kita saksikan. Saya Suhadi bin Ismail ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2022 kepada anak-anak saya, Muhammad Ali Hakimi bin Suhadi. Good luck and all the best. Selamat menduduki peperiksaan SPM kepada adik saya, Muhammad Mustaqim bin Mustafani. Semoga menjawab SPM dengan tenang, banyakkan berdoa dan jaga kesihatan sepanjang musim exam ni. Dan kepada semua calon SPM tahun ni, good luck dan selamat maju jaya. Saya Nur Hayati Yahya, ibu kepada Nukman Naufal bin Muhammad Nazrin. Ingin mengucapkan selamat maju jaya, buat yang terbaik. Saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada adik saya yang bakal menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM, iaitu Ahmad Faiz Daniel bin Zaizi. Semoga dapat menjawab dengan tenang, curahkan segala ilmu yang anda dapat daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan ingat, SPM ini adalah permulaan kepada kehidupan anda yang baru. Good luck. Saya nak ucapkan selamat menjaya kepada adik saya Dalila Ashikin yang bakal menduduki SPM di Sekolah Menengah Sains Selangor. Good luck and make Mama proud. Saya Muhammad Syah bin Yahya, ayah kepada Nurul Izzah binti Muhammad Syah, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM kepada semua calon-calon 2022 dengan ucapan semoga berjaya dan memperoleh A dalam semua subjek yang diambil. Good luck, buat yang terbaik. Saya nak ucapkan semoga maju jaya kepada abang saya Amsyar Fauzan dan batch 05 yang akan menduduki SPM. May Allah easy everything for you guys. Buat yang terbaik supaya apa yang diusahakan tidak menjadi sia-sia. Selamat maju jaya kepada adik saya Syazwan Hakim yang bakal menduduki SPM. Good luck, buat yang terbaik, banggakan ibu ayah. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk anak saya Nur Amni Iliani binti Zulkifli yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia 2022. Semoga ilmu yang dicurahkan oleh warga pendidik dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Justru dapat menjawab dengan tenang dan lancar sepanjang peperiksaan berlangsung. InsyaAllah, amin. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada adik saya Syamil Nabila binti Idi Iswandi yang bakal menduduki SPM pada tahun ini. Buat yang terbaik dan jadikan segala usaha dan pengemanan berbaloi. Begitu juga kepada semua calon-calon SPM tahun 2023. Saya Puan Junaida binti Isnin, ibu kepada calon SPM 2022 iaitu anak saya Nur Nazifah binti Muhammad Azimaruddin. Buat Kak Lang, Umi ucapkan selamat menghadapi peperiksaan. Umi doakan semoga Kak Lang dapat menjawab dengan tenang, dengan tepat dan mendapat keputusan yang cemerlang nanti insya-Allah. Okay, all the best buat Kak Lang dan semua calon SPM 2022. Inilah Dia Malaysia hari ini kembali bersama kami berdua dan kita nak berkongsi berkenaan dengan ini public interest. Sepatutnya semua orang
perlu tahu cakna berkenaan dengan pengumuman baharu ini bermula dari 10 Februari ya Rina? Ya, ini berkenaan dengan cukai jalan digital dan juga lesen memandu kenderaan persendirian yang dikatakan tidak lagi kita perlu memaparkannya di hadapan cermin kereta. Yang lekat-lekat tu? Tak perlu dah. Awak selalu kan komplain. Habis cermin kereta awak. Betul. Ini nak memudahkan. Cermin kereta satu hal, nak buka ada tu pun kadang-kadang itu seni yang paling berat sekali. Ya. Baik, kita melihat bahawa dalam situasi ini ramai yang menyambut baik satu inisiatif yang dilaksanakan Kementerian Pengangkutan, namun ada juga persoalan-persoalan yang timbul. Hari ini kita nak jelaskan, kita cuba untuk menyelami apakah mungkin kegusaran dalam kalangan rakyat, tetapi sebelum itu kita nak ikuti laporan ini. Betul, jom kita saksikan. Silakan. Bertujuan memudahkan urusan berkaitan kenderaan dan jalan raya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mempertingkatkan usaha dengan memperkenalkan satu aplikasi MyJPJ. Justru bermula 10 Februari, orang awam tidak perlu lagi mempamerkan lesen kenderaan motor LKM atau cukai jalan di cermin kereta. Sebaliknya, hanya menggunakan mod paparan digital. Menteri Pengangkutan, Anthony Loke Sifu berkata, antara inisiatif itu bertujuan mengatasi isu pelekat LKM yang kerap rosak dan bermasalah sebelum ini. Namun begitu, ada kepentingan lain yang menjadi perhatian sesetengah pihak tentang permasalahan yang sedia ada yang menjurus kepada pembangunan aplikasi ini. Sebenarnya ada rungutan-rungutan daripada pihak pengguna sendiri. Sometimes perlu ambil cuti satu hari untuk pergi ke JPJ. Ada juga perlu beratur panjang, kaunter, ada sistem down, everything berbunyi tu, bunyi dari pihak pengguna tu, rungutan tu masih ada. Mungkin semua orang hadapi masalah yang sama, tak boleh akses, tak boleh masuk. Jadi saya rasa benda tu mungkin terlalu flow trafik dia terlalu tinggi, jadi banyak rungutan. Bila banyak rungutan tu berlaku, kita nampak macam sistem ni lemah. Tapi selepas 2-3 hari saya tengok sistem tu berjalan, saya nampak isu dan juga omong-omong untuk cakap-cakap yang mengatakan sistem ini tidak bagus, ada masalah, sudah tidak timbul lagi. Menurut laporan, cadangan pemansuhan pelekat cukai jalan ada beberapa fasa. Bagi fasa pertama, ada 3 kategori pemilik kenderaan yang masih wajib mempamerkan LKM, iaitu LKM persendirian syarikat, kenderaan milik warga asing dan kenderaan perdagangan, iaitu kenderaan barang dan perkhidmatan awam. Inisiatif itu turut diperluas bagi lesen memandu Malaysia LMM persendirian menerusi LMM Digital eLMM. 4 kategori yang perlu mengemukakan LMM iaitu pemegang lesen belajar memandu LDL, pemegang lesen vocational, pemegang lesen memandu warga asing dan pemegang lesen memandu negara luar oleh warga asing. Bagaimanapun, inisiatif yang baru 10 hari dilancarkan ini menerima reaksi bercampur-campur daripada orang ramai. Bagus. Saya rasa bagus. Saya rasa dia satu inisiatif yang bagus. Bagi saya bagus. Sebab dia memudahkan lagi lah orang. Tak perlu PJ-PJ pun semua. Dari sini online je. Namanya bagusnya sebab kalau yang dalam bandar ni kan, mostly orang lebih ke arah digital lah, digitalization. Tapi tak bagusnya kalau di luar bandar. Sebab kita kalau nak digital kan ni, biasalah perlukan internet. Dan tak semua tempat ada connection yang bagus lah. Sebab dia mengurangkan kos middleman pun. Sebab selalunya kalau kita nak renew ni kan kita kena like macam contoh MyEG kita kena ada incur kos tambahan lah. Kalau macam ni kita just direct dengan JPJ, lagi bagus lah sebenarnya, lagi cepat. Bagus sebab kita tak perlu tambah rotek dan rotek tu tak perlu selalu rosak. Sebab isu sekarang rotek selalu rosak bila kita tampal. Yang tak bagus dia bila sistem JPJ terlalu lambat. Itu saja. Keprihatinan masyarakat menjadi tanggungjawab pihak berwajib dalam memastikan segala usaha dapat dilaksanakan dengan baik. Ini termasuk dengan menambah baik sistem perkhidmatan awam, sama ada secara fizikal atau digital. Seiring peredaran zaman, Malaysia sudah didedahkan dengan pelbagai kaedah pendigitalan yang optimum sebagai langkah proaktif untuk merentasi jangkauan sempadan peringkat umur agar semua orang boleh menerima manfaatnya.
Bagus, memudahkan, menjimatkan, itu antara reaksi pada orang ramai dan saya percaya ketika hari pengumumannya tempoh hari pun rata-rata macam memuji dan cakap, wah ini yang lama kita tunggu ni. Ya. Dan pastinya ini juga langkah yang sangat orang kata inisiatif yang boleh dibanggakan lah. Sebab kita melihat negara luar sudah pun melaksanakannya sebelum ini dan inilah tiba masanya. Kalau tak sekarang, bila lagi Hanif? Betul. Kita nak bawakan perbincangan ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ini dia, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Zailani Haji Hashim. Apa khabar Datuk? Khabar baik, terima kasih. Terima kasih walaupun dalam kesibukan tengah pening memikirkan aplikasi MyJPJ ini, masih lagi ada ruang dan kesempatan untuk bersama kami di MSI pagi ini Datuk. Pertamanya pasti ramai yang ingin mengetahui berkenaan dengan aplikasi MyJPJ ini. Dari segi fungsi dan kegunaannya, bagaimana Datuk? Okey, terima kasih Rina, Hanif dan penerbit TV3 bagi ruang pada JPJ. Cerita sikit apa itu aplikasi terbaru di bawah projek rentis pendigitalan JPJ as a whole. Seperti yang diwar-warkan oleh pihak Wabi Menteri Wabi Anthony Locke pada 10 Februari itu, yang mana projek rentis pilot projek MyJPJ ini adalah yang produk terbaru kita. Seperti yang saya echoing apa yang Rina cakap, we need to start from somewhere, kan? So moving forward, semua benda nak cepat, nak pantas, nak tuntas. So apabila kita ketengahkan projek pendigitalan kita yang memfokuskan kepada ELKM, orang kadang tak mahir ELKM tu apa. Road tax lah tu. So lesen kenderaan Malaysia dan ELMN, lesen mandu Malaysia tu adalah lesen mandu. So LKM tu road tax. So dua benda produk kita baru sekarang ni yang mana dalam teaser tadi pun ada cerita, tunjuk sikit ada masalah mereka-mereka dengan pelekat itu apabila nak cabut daripada cermin kereta koyak, nak tampal daripada asal pun koyak. Itu tak masuk lagi aspek queue panjang nak renew. Apabila nak renew benda tu sama ada pejabat JPJ, kita dah buka sebenarnya di lapangan, bukan saja di PJ. Sebelum pada ni di post office, di rakan strategik kita. So tambahan daripada apa yang kita buat tu, kita buat elemen pendigitalan, ELKM, ELMM, yang mana dua produk ini boleh diakses melalui paparan saja tahu, sebab benda apa yang kita nak buat benda baru ni kita kena familiarizekan dulu dengan masyarakat. So apabila masyarakat dah syok, dah tengok bahawasanya paparan melalui elektronik ni ada di dalam mobile app atau telefon mereka, kemudian hari apabila nak renew pun boleh melalui mobile apps ni juga. Tak perlu lagi lah beratur panjang di kaunter, dia buat post ke kaunter JPJ ke, tak perlu lagi lah. Yang mana melalui mobile apps ni juga pun boleh dibuat pembayaran renew, lesen memandu dan juga road tax. Tetapi kena ada satu, kalau road tax kena beli government insurance dulu lah. Sebab saya rasa Rina sendiri pun dah download, saya tengok tadi. Sempat daripada tu. Betul-betul depan Datuk. Download. Kita nak tunjuk caranya ni. Macam mana Datuk sebenarnya? Sebenarnya apabila kita pergi kepada kita punya Play Store ke, Huawei ke, kita tekan je MyJPJ dan mereka dan dia akan keluar pertanyaan basic macam kita nak apply kad pun biasalah kan. Security question tu. So jawab security question, buat tahu email kita, maka keluarlah option-option yang mana dalam MyJPJ ni bukan saja option untuk lesen mandu road tax saja. Kalau kita nak tengok saman kita apa boleh. Kita nak apply JPJ EBIT yang sekarang nombor pun boleh. Di dalam apps ni? Dalam apps tu. Banyak ada 10 option tu. Sebenarnya. So ini yang Rina tunjuk ni adalah yang paparan lesen memandu. Kalau untuk road tax pula. Ni lesen memandunya. Ni road tax. Ini road tax. So apabila kita tekan bawah tu. Tekan yang bawah. Tak nampak. Biar Datuk tekan. Yang ni. Ini adalah road tax punyaan Katerina. Kalau hijau ni road tax hidup.
Okey, tunjuk warna hijau. Oh, hidup-hidup. Rotek ni hidup, Rina. Tahniah. Dan ini adalah maklumat insurans bawah ni. Yang cek awak ni, Ketua Pengarah sendiri tau. Itulah rasa terharu pula. Apa-apa memang terus je ni. Okey, jadi mudahlah Datuk kita tengok paparan ni. Dan betul. Kita melihat pada pengumuman selepas 10 Februari yang lalu, Datuk. Ideanya ini, bagaimana boleh timbul untuk ke arah pendigitalan? Okey, ideanya ni memang tak lain tak bukan untuk daripada rakyat untuk rakyat. Dari rakyat kepada rakyat untuk rakyat. Maknanya dari rakyat tu kita terima banyak komplain, susah, lambat, queue panjang kan. So apabila ada dari rakyat keluhan tu dan kita pun memang servis kita, perkhidmatan kita people centric. Selaras dengan masyarakat madani. Hanya aspirasi YBPM. So apabila mendasari kepada keluhan-keluhan begitu, wujudlah. Ini in-house ni. Saya rasa bangga dengan tim IT saya. Kita tak engage, tak libat uruskan mana-mana pihak konsultan kat luar. Ini in-house. Yang develop benda ni, yang buat benda ni, construct benda ni in-house. Mantap. So, IT saya memang lunyai lah. Dia orang kerja 24/7 nak mengadakan benda ni, nak improvise. So apabila kita dari rakyat tadi, saya ulang balik, rakyat kata komplain panjang queue, lambat. Kita fikir cara di mana sebelum hari ni dah ada dah. Ni. Nah, yang mana reach out pelanggan kepada pelanggan, kita buat kios. Kios tu pun tak perlu beratur pun. Kat kaunter JPJ pergi kat kios. Kios ni macam mesin ATM. Lagi senang juga. Dan kita ada mobile JPJ. BJ part and parcel of pendigitalan juga. Kita reach out kepada pelanggan mobile JPJ dan kita ada JPJ EQ. JPJ EQ ni tak perlu beratur. Yang mana kalau sampai ni tu ni pergi kaunter JPJ, kita key in juga dalam ni. Nombor berapa giliran anda sekarang? Servis apa anda nak? So kalaulah sekarang ni kita masuk, kita pergi je, nombor yang kita dapat 100. Kan? Yang nombor kita 120. Yang ada sekarang ni 100. So 20 orang depan kita. Dia tulis pula berapa minit kita kena tunggu. So kita pergi minum dulu. Tak payah beratur situ. Itu JPJ EQ. Lebih mudah. JPJ EBIT pula. Yang apply nombor phone pun dah lama kita buat. Tak ada nak beratur pergi buat band draft, poster order tak ada dah. Semua online je. Ini part yang pendigitalan yang kita bincang sekarang ini adalah terakhir. Okey. Dalam prosesnya. Okey. Banyak sebenarnya kita melihat fungsi dan kegunaannya itu sendiri. Tetapi Datuk, mungkin kita boleh tanyakan juga, ini berkenaan dengan aplikasi yang baru diperkenalkan ini dalam tempoh 10 hari ini. Adakah ia satu keperluan yang mendesak? Kerana kita melihat bahawa ada dalam wujud kebimbangan dalam kalangan pengguna jalan raya sendiri. Kerisauan mereka kalau dah ada cukai jalan digital ini, pasti ia akan menambah lagi kesesakan lalu lintas, kesesakan jalan raya. Jadi bagaimana pandangan Datuk sendiri? Okey, pandangan saya senang je. Kita dah digitalize. Kalau masih status quo menyusahkan orang, baik tak payah buat. Jadi, having said that, roadblock pun kita akan kurangkan. Sebab kalau roadblock ni kena tarik orang pergi tepi. Betul. Sekarang ni dengan alat baru kita, alat kita ni kita namakan SMAT. Smart Management Enforcement Device. Kita duduk tepi jalan aja. Enforcement JPJ duduk tepi jalan aja. Kalau kita tengok, pasal kalau buat SJR, kita kena tarik kereta tepi, poli pun tarik kereta tepi, jadi jam kan. Dengan SMAT ni, kita tembak aja kereta-kereta tu yang lalu tepi jalan, nombor tu, keadaan tu, keluar. Kereta ni mati road tax ke, mati lesen ke, kita akan inform di depan, tahan kereta ni. Tahan kereta ni. Jadi dia mengurangkan SJR yang biasa kita tahu, berhenti pemeriksaan JPJ. Jadi apabila kita key in je maklumat SMAT ni, SMAT ni macam phone juga, exactly macam phone. Key in je nombor kereta anda, nombor kereta ni, nombor Rina ni, kita bagi tahu depan tahan kereta merah ni, nombor sekian-sekian, road tax dia mati. Itu dari segi kebetulan kereta saya warna merah tu. Jaga-jaga je. Jangan tahan lagi, Sekarang ni road tax okey. So itu modus operandi untuk mengurangkan keluhan rakyat apabila mengadakan sistem pendigitalan ni, kononnya. Saya tahu banyak pihak di luar sana mengeluh. Even Rina ada sebut dari segi keselamatan, maklumat peribadi. Saya akui ada satu orang ahli parlimen war-warkan di Dewan Rakyat hari itu. So kita tambah baik elemen security dalam pendaftaran MyJPJ ni, yang mana ada 2 layer sebelum ni. Dari segi
nombor passwordnya dengan tag code. Kita tambah satu lagi iaitu third layer. Kita minta alphanumeric identifier number yang dalam IC kita tu. Di belakang tu, kalau saya boleh tunjuk pula, kena key in maklumat ni dan insya-Allah nombor di belakang tu, di belakang ni semua orang lesen memandu berlainan. Alphanumeric ni. Ini elemen security. Elemen security yang kita tambah. Ada 3 layer ni. Ini sekarang ni. Dan ini yang ditambah baik selepas keluhan ini. Satu lagi elemen tambah baik yang saya perlu kongsi pada sesi ni. Bukan senang dapat sesi MSI ni. So, apabila saya berada di sini, Rina punya telefon sebelum pada ni, masuk IC saya, sebenarnya kita buat benda ni atas dasar untuk friendly user. Tapi orang komplain. Tak apa, kita dah komplain, kita ikut, kita mendengar keluhan rakyat. So sekarang, kalau handphone Rina masuk IC saya, sebelum pada ni lah, boleh tengok juga saya punya kenderaan berapa. Ni punya kenderaan berapa puluh biji. Orang tak nak macam tu. So kita tahan. Skop. Maknanya kalau Rina dah register my app tadi kan, my JPJ tu, user your mobile app. Kalau saya masuk IC saya, masuk ni, tak boleh tak boleh. Hanya Rina punya. Saya sahaja. Data ni terlindung lah. Selamatlah, tidak boleh. Pasal itu diwar-warkan oleh salah seorang ahli parlimen di rakyat itu hari. So kita dah enhance benda tu. Maklumat itu hanya untuk solely for the you, untuk melihat data you saja. Datuk, soalan lazim. Kalaulah kawasan itu internetnya tidak berapa cantik lah kan. Macam mana sebenarnya untuk menangani pula? Memang kita tengok juga, kita pun perasan benda ni, bukan semua tempat kawasan negara kita ada signal yang bagus. So, tak apa, tak payah runsing sebab burden tu atas kita. Alat SMAC tadi tu, kita key in aja nombor IC dia atau nombor kereta dia, keluar jelas. Sebab SMAC kita link direct dengan big data JPJ. So, SMAC tu sendiri. Saya akui ada setengah-setengah yang nakal-nakal sekarang ni. Dah rotek mati, JPJ kata tak payah pamer, dia tarik terus. Sebab ada rotek dia mati. So, burden atas kita, cek tak apa. Kita boleh cek. Kita boleh cek untuk cek. Apabila kita cek aja, tengok mati rotek, Section 20 Akta JPJ menghendakkan pamer, tapi sekarang kita lenienkan benda tu. Maaf cik punya road tag lesen mandu dalam sistem memang mati. Tu kata isu saman. Tapi kalau Allah lupa tak boleh dah macam tu. Tapi kalau dalam tempoh ni menteri kata tak perlu pamer. Dan apabila tercek memang hidup. Kita tak saman dah. Kecuali kalau memang terbukti dah, kita cek memang dah. Yang penting jangan rotek mati lah tu. Tarikh luputnya pun dah sampai, kena beringatlah ya. Ia memudahkan tapi jangan ambil kesempatan. Datuk, di akhir perbincangan ini apa agaknya harapan dan juga yang ingin disampaikan kepada pengguna-pengguna jalan raya kita? Saya dengan bagi pihak JPJ dan seluruh YB Menteri, KSU, YB Timbalan Menteri pun ingin menyarankan semua masyarakat, kita harus terima baik apa bentuk apa produk ataupun pendekatan baru yang memudahkan lagi, mempercepatkan dan pada masa yang sama hasil kajian tidak tirislah. So ini adalah pendekatan terbaru kita, maka sambutlah saranan ini dalam kita merealisasikan apa aspirasi kerajaan, masyarakat madani untuk memudahkan rakyat. Dan ke arah itu benda ni untuk download My JPJ ni tidak wajib lagi sekarang sehingga akhir tahun. So ambil masa. So tak perlu gopoh, tak perlu bimbang. Kita akan saman kalau tak pamer. Tak perlu bimbang sebab ada masa lagi. Ada masa. Statistik saya sehingga kini almost 2.5, 2.6 million, 25 juta yang download. Baru download sebab kalau kita tengok data kita Februari saja yang akan mati lesen, kita ada data semua. 241,000 lesen mandu. 1.4 juta road tag. Kita ada data semua. Kita ada data semua. Saya menyumbang kepada yang data March, Datuk. Road tag saya March nanti. Datuk, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Satu pencerahan yang sangat baik dan juga untuk pemahaman semua rakyat Malaysia menonton Malaysia ini pada pagi ini. Sekali lagi kita perkenalkan Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia yang bahagia, Datuk Zailani Haji Hashim, sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Datuk, all the best ya. Terima kasih. Urusan untuk ke arah sesuatu yang baru ni. Sebab kita percaya, kita mesti
perlu bermula dari mana-mana sekali. Tak kiralah lambat ataupun cepat, yang penting kita mula dan ianya menjadikan satu platform yang lebih untuk memudahkan pengguna-pengguna jalan raya. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MHI. Kita teruskan pelbagai perkongsian di Malaysia hari ini. Ni kita nak tanya ni, mana dia orang-orang molek ni? Betul tak apa yang saya cakapkan ni? Khususnya kepada pendengar di Pantai Timur berkaitan dengan satu kempen daripada rakan-rakan saya di Molek FM. Saya nak perkenalkan terlebih dahulu, kita ada Mek Yan, penyampai tengah hari ya. Penyampai Molek 10.3. 10.3. Ya, tengah hari. Betul, lebih kuranglah sebegitu kan. Ini memang yang menjadi igawan semualah kan. Suara. Betul. Dan malam-malam memang yang akan menemani anda di Molek FM juga ialah Kai Hasan. Ya, ni lain ni sedap ni. Sofa ni macam ni. Biasa kita kat konti kursi hofi saya. Kita nak perkenalkan kedua-duanya kerana ada sesuatu yang dikongsikan berkaitan dengan orang molek kan di Molek FM ni. Tapi saya nak tanya Mek Yan juga. Berseorangan antara keluarga baru juga di Molek FM. Bagaimana sekarang ini di sana? Mek Yan sebenarnya kira ahli barulah di Molek FM yang mengendalikan segmen 10.3. Lepas tu kalau first hari tu, start 1 Januari tu kira macam gugup lah kan adik kakak. Sebabnya baru lagi dekat Molek FM ni. Tapi bila dah masuk ke bulan kedua tu kira okey dah lah. Kira dah boleh. Minat ni. Baru minat. Abang Nori semua. Abang Nori mana tu? Okey, itu antara perkembangannya juga. Tapi sekarang kan mungkin nak kongsikan orang molek ni apa ceritanya sebenarnya? Sebenarnya orang molek kita dah buat daripada tahun lepas lagi kan. Orang kita buat untuk orang mencari orang molek. Kita dah siapkan orang molek di Pantai Timur sama ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Sekarang ini pendengar semua cuma cari dan tegur soalan keramat dia, Gu demo orang molek kau. Lagi sekali. Gu demo orang molek kau. Kalau betul ni dia dapat terus bahagian daripada RM20,000. Sebegitu sahaja. Ya. Pergi cari ni. Sekarang. Dah ada. Pagi tadi pun dah ada yang menang. Dah ada yang jumpa. InsyaAllah tengah hari bersama dengan Mek Yan pun mungkin kita doakan semoga ada yang menang lagi. Okey. Maksudnya mereka ni perlu sentiasa cakna alert dengan apa yang berlaku di Molek FM. Kena semua ada dengar dengan kita orang lah di Molek FM ni. Kena terus kekal melekat dengar je pokok kita ni. Kalau tubik je clue pasal pencarian orang molek, kena tubik cari selalu. And then kata keramat kita ialah Gu demo orang molek. Gitu. Saya nak kongsi sikit lah ni. Semalam waktu saya on air malam, saya boleh katakan yang kita punya yang mencari tu sampai jadi ada yang sampai bergaduh lah ni. Aku jumpa dulu. Gu demo orang molek ke? Sebab itu kita nak benda tu sebenarnya. Kita nak orang kata kemeriahan orang molek itu, mencari orang molek itu kan. Untuk orang tahu cakap dengar Molek FM untuk tahu clue kan. Maksudnya kena tunggu clue dulu, kemudian barulah cari kepada orang molek tu kan. Okey, selain daripada orang molek ni, lepas tu sebelum ni ada jejak stiker juga kan. Betul. Apa lagi kempen-kempen yang tawarkan oleh Molek FM? Kempen selain daripada pencarian orang molek, kita juga ada sesuatu yang baru di Molek FM nanti, iaitu Backwah Molek. Sempena cuti sekolah ni. Backwah tu apa? Backwah kalau bahasa luarnya kenduri lah. Kenduri kendara di Pantai Timur kan. Dia macam big walk. Macam mana orang pergi kenduri kan ramai-ramai. So dia jadi backwah. Boleh tak? Tapi untuk orang nak kahwin je Nep dalam masa terdekat. Tapi nak tahu dengan lebih lanjut, anda kena dengarkan Molek FM 24 jam sehari. Sebab kita akan bagi tahu semua dekat situ. Dari segi promosinya, dari segi cara-caranya. Jadi anda kena tahu sepanjang orang kata selepas inilah. Selepas kami dah tengok ni kan, pergi dengar terus. Betul. Dengan Mek Yan sekejap lagi. Ya betul. Dengan Mek Yan sekejap lagi pukul 10 sampai pukul 3 petang. Terus kekal dengarkan kami di Molek FM. Pantai Timur. Okey, kata-kata akhir daripada kalian berdua bersempena dengan untuk kempen-kempen di Molek FM ini. Betul. Baik. Mek Yan dulu. Kepada semualah yang mana mendengarkan kami di Molek FM, terutama sekali di Pantai Timur. Terus dengar nak menang wang tunai sebahagian daripada RM20,000. Terus dengan Mek Yan, Kai, DJ Nas, Mak Dan, Mek Zura dan Fizi. Habis semua dia dah cakap ni Kai. Yang penting anda jadikan kami sebahagian daripada keluarga anda lah. Betul. Jangan alih siaran sebab
semua ini untuk anda lah. Go Pantai Timur. Okey, all the best kita ucapkan kepada rakan-rakan saya di Molek FM. Semoga pencarian kepada orang-orang Molek ataupun Bekwah betul Bekwah Meriah Molek. Bekwah Meriah Molek pula selepas ni akan direalisasikan dengan sangat baik. Mek Yan, Kai Hasan, penyampai daripada Molek FM bersama dengan kita di Malaysia hari ini dengan kempen terbaru daripada Molek FM. Orang Molek FM sebegitulah lebih kurang, dan kita berteriak seketika kerana selepas ini banyak lagi perkongsian akan dibawakan. Rina ada perincian yang berikutnya. Jangan ke mana-mana. Baik, kalau tadi kita cerita tentang Molek FM, ini kita nak bawakan berkenaan dengan Jelajah Awesome Ads. Jadi untuk berbincang berkenaan dengan Jelajah Awesome Ads ini, kita ada dua tetamu istimewa. Di sebelah saya, Cik Razali Zain merupakan senior perancang strategik Ref Media Group, dan di sebelahnya pula adalah Cik Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih. Okey, kita duk dengar Jelajah Awesome Ads, Jelajah Awesome Ads. Kita nak tahu apa sebenarnya Jelajah Awesome Ads ni? Jelajah Awesome Ads mesti awesome lah. Okay. So, untuk acara pertama kami dah lakukan acara Awesome Ads untuk encourage dan membuat perkongsian maklumat untuk para pengusaha SME di luar sana bagaimana kita nak buat periklanan berpandukan data. So seperti sedia maklum, Ref Media Group mempunyai lebih kurang 40 platform. Dan kita nak mengajar diorang macam mana nak mencapai periklanan diorang capai reach 14.3 juta audience. Wow. Untuk acara pertama kita dah lakukan pada bulan November tahun lepas di Selangor, dan kita mendapat feedback yang sangat memberangsangkan. Sambutan yang sangat memberangsangkan. So untuk 2023 ni kita nak jelajah, kita buat tour. Okay. Kita pusing satu Malaysia. Recently kita ada buat dekat Terengganu pada 13 bulan Februari, dan kita akan buat lagi di Mash. Kita akan pergi Perak, Kedah, Pahang. Seluruh Malaysia lah ya. Seluruh Malaysia. Okey. Tapi kita nak tahu juga, memandangkan dah bermula sejak November tahun lalu, pastinya kita nak dengarkan juga pengalaman-pengalaman usahawan yang sudah menjalankan iklan melalui Ref Ad Manager ini. Cik Ashran. Boleh. So far alhamdulillah. Daripada bulan 11 tahun lepas dengan kita dah mulakan jelajah, kita ada lebih kurang 1,000 lebih SME yang ada akses kepada platform Ref Ad Manager ni. Wow. Dan daripada 1,000 ni macam-macam jenis perniagaan lah. Ada yang meniaga fashion, ada yang meniaga makanan, ada yang buat perkhidmatan catering dan sebagainya. Babysitting pun ada. Ada ya? Babysitting pun ada. Okey, menarik sangat, dan pastinya ini memudahkanlah ya untuk mereka yang merasakan selama ini kalau nak buat iklan tu memang susah. Okey, kita nak tahu juga bila usahawan ini menghadiri Jelajah Awesome Ads, apa yang mereka boleh jangkakan sewaktu berlangsungnya penjelajahan ini? Boleh. So kita punya pendekatan untuk tahun ni, kita perisian dia berbeza sedikit. Okey. Ya. Kita akan ada memang sesi kita panggil kalau tak kenal maka tak cinta. Wah, ada ya. Macam nak bagi dia kenali Ref Media dengan lebih rapat, dengan lebih dekat, dengan lebih mesra. Okey. Lepas tu kita akan cerita mengenai sukses usahawan yang sudah guna pakai. Okey. Dan kepada mereka yang berminat, kita boleh terus bawa ke workshop. So mereka boleh guna pakaikan Ref Ad Manager tu so that dia sesuaikan diri macam mana nak jalankan iklan di dalam platform. Dan kita akan juga tawarkan kepada mereka platform itu secara percuma so that dia boleh buatkan dia punya customer avatar atau customer persona dia. So senang nak buat targeting. Dan kabarnya ada juga 2 tawaran istimewa untuk mereka di luar sana yang bakal mengikuti jelajah ini. Betul. Apa agaknya? Sebab kita ni nak menjelang ke Ramadan juga. Betul. Kan? So bila para usahawan datang nanti, kita akan juga tawarkan package istimewa Ramadan. Ramadan Raya. Ramadan Raya. So that usahawan boleh leverage lah buat pengiklanan, promosi produk, perkhidmatan mereka dalam bulan Ramadan dan untuk Raya nanti. Dan yang keduanya adalah kita sudah akan introduce, perkenalkan skim bayaran mudah untuk iklan Ref.
Okey. Sebab kita tahu kadang-kadang usahawan dia nak kena manage dia punya cash flow juga. Betul. Right? So dalam dok buat guna duit untuk nak bagi supply lah apa semua, kita permudahkan part tu juga. Okey. Saya tertarik bila menyentuh tentang nak permudah bayaran. Sebab apa? Kalau kebanyakan daripada usahawan ini, mereka berfikiran bahawa keinginan tu ada. Betul. Tapi dari segi kemampuan, tak tahulah berapa harganya. Mahal ke tidak? Itu yang menjadi persoalan. Betul. Bagaimana mungkin kalau boleh kita kongsikan tentang dari bayarannya pula? Boleh. So dari segi harga buka dia lah. Ya. Harga buka dia dan mantra kita sekarang ni, macam Izzat cakap tadi, harga mesra SME. Okey. Kita tahu bila kita sembang dengan usahawan kat luar sana, bila dia lihat jenama-jenama di bawah Ref Media ni, dia kadang-kadang rasa cuak sikit. Berdebar. Sebab yang dia biasa dengan laman media sosial saja. Ya, betul. Right? Bila cerita pasal Ref Media ni, kata, wish, sis lah, bulan lah, apa semua ni, kata mesti mahal. Ni. Tapi pihak Ref dengan kerjasama kami semua, menyediakan harga mesra SME. So harga buka dia lah. Kalau kira harga buka dia RM1,000 saja. Okey, baik. Itu harga bukanya. Harga buka dia RM1,000 untuk nak capai dalam 100,000 orang. Okey. Sangat okey tu. Sangat okey tu. Awesome. Saya baru nak selit tu juga. Okey. Ke Terengganu sudah tahun ini. Pastinya nak menjelajah ke seluruh Malaysia ini ada tarikh-tarikhnya. Ramai yang tertunggu-tunggu. Bila nak sampai, macam saya lah kan, orang Kedah. Bila nak sampai Kedah, bila nak sampai Penang, nak sampai Selatan. Agaknya bagaimana mereka boleh tahu? So, kalau kepada para pengusaha SME di luar sana, jangan lupa untuk layari awesomeads.my. So, lepas ni kita ke... Pahang. Kita ke Pahang. Kita ke Pahang. Dan juga kepada semua yang pada pengusaha SME di luar sana, kalau dalam laman web awesome.my ada negeri-negeri yang tak ada dalam laman web tu, jangan risau sebab kita juga ada seminar di atas talian. Dan kepada semua yang sign up akan dapat Ref Ad Manager, akses untuk Ref Ad Manager yang bernilai RM750. Macam tadi Ashran cakap, kita buat periklanan berpandukan data dan pelbagai persona data kita boleh lakukan melalui 40 platform. Silap tadi. Kat Kedah. Ya, Kedah. Minggu ni kat Kedah. Orang Kedah standby. 23 hari bulan. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Ashran dan juga Cik Razali bersama kita hari ini. Mudah-mudahan ianya menjadi pembuka jalan untuk meluaskan lagi empayar perniagaan usahawan-usahawan kita. Terus nak bersama dengan Hanif. Silakan Hanif. Ya, baik Rena, tapi saya nak jemput awak juga untuk join saya di sini kerana kita nak berikan perkembangannya berkaitan dengan apa yang diperkatakan di halaman akhbar utama negara. Saya nak petik dari utusan Malaysia berkaitan dengan satu isu yang panas juga yang sedang hangat diperkatakan pada ketika ini berkaitan dengan kebenaran untuk mengeluarkan KWSP sekali lagi. Dan ada yang memberikan kebimbangan sekiranya tidak dibenarkan, ribuan akan ditipu oleh peminjam wang. Katanya puluhan ribu mangsa rugi ditipu sindiket pinjaman wang dan angka tersebut dikhawatiri akan bertambah apabila kerajaan masih lagi belum membuat kata putus ataupun menyekat pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP pada ketika ini. Itu yang sedang diperkatakan perbincangannya, ada juga desakan dan juga cadangan daripada rakyat Malaysia terutamanya. Saya percaya ianya akan dibentangkan dan dibincangkan di peringkat tertinggi juga lah ya. Okey, baik. Kita nak kongsikan tentang ini satu lagi di laman Cosmo. Warga asing Lubuk jual kereta lebih mahal. Semata-mata inginkan keuntungan, tetapi tak sangka pula ada yang sanggup menjual kenderaan tanpa tukar nama demi untung 2 kali ganda. Saya percaya mula-mula seronok lah. Lepas itu akan ada lebih banyak masalah yang akan mendatang. Sindiket ni kan. Rina kan, kalau kita sebut Cik Kiah ni dia terkenal dengan rombongannya. Dulu rombongan Cik Kiah pergi Bukit Jalil. Sukan Commonwealth. Ini pun ke Bukit Jalil juga, ke AJL. Kita nak bawakan sebenarnya rombongan Cik Kiah ini ke anugerah juara lagu sudah pasti semakin riuh dan Cik Kiah harus mengumpulkan satu rombongan orang kampung. Dengan bantuan Ali dan Mira, adakah Cik Kiah mampu mengawal ragam dan kerenah mereka? Okey, antara pelakon-pelakon yang ada adalah pastinya Delimawati, Nabila Razali, Naim Daniel, Kazarudin, Yusuf Hashim, Tamimi Sirega dan juga ramai lagi. Saksikan rombongan Cik Kiah
ke AJL secara percuma ditonton dengan muat turun aplikasi tonton di Play Store dan App Store juga sekarang HD tahu kalau tengok kat sana. Okey, esok menarik akan kami bawakan satu lagi perkongsian yang saya percaya akan membuka mata kita. Ini berkaitan dengan kempen anti pemerdagangan manusia. Satu topik yang saya percaya perlu dilihat secara lebih mendalam tentang bagaimana ianya juga berlaku di negara kita. Okey Lena, saya nak muat turun aplikasi itu sekarang. Silakan. MyJPJ sebab kita bahaya tadi bulan Datuk Mac, cakap bulan Mac kereta merah bahaya. Memang semua perlu kita kongsikan sekarang ini dan harap bermanfaat buat anda semua. Hanif Misan dan juga Hazrina Kasim untuk anda. Senyum selalu. Lagi. Assalamualaikum.